Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran pada kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 unit 11 yang bertemakan perpaduan. Untuk sesi pada kali ini kita akan melihat pada tajuk hak bersama. Di dalam tajuk ini, kita akan melihat tata bahasa berkenaan dengan kata dasar. Diharapkan semua murid telah bersedia dengan buku teks, buku tulis dan buku aktiviti untuk sesi pembelajaran pada kali ini dan cikgu harap semua murid telah bersedia dan bersemangat untuk mengikuti sesi pembelajaran pada kali ini. Seperti biasa, sebelum kita melihat kepada tajuk hak bersama, mari sama-sama kita fikirkan apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Tajuk ini iaitu kata dasar, murid-murid telah mempelajarinya pada tahun 2 dan tahun 1. Masihkah murid-murid ingat apa yang dimaksudkan dengan kata dasar? Jadi, bersama-sama kita fikirkan dan ingat semula apa yang telah kita pelajari pada tahun 1 dan tahun 2 yang lalu. Okey, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Cikgu harap murid-murid dapat ingat semula apa yang telah murid pelajari. Kata dasar ialah bentuk kata yang boleh menerima imbuhan atau yang boleh mengalami pemajmukan dan penggandaan. Pemajmukan ni dia ada 2 ataupun lebih perkataan yang membawa satu maksud. Contohnya bola. Bola tu tahulah bulat. Sepak. Jadi bola, sepak, 2 kataan membawa satu maksud. Penggandaan ni contohnya sama-sama. Jadi kita menggunakan tanda sempang. Kalau ada imbuhan, contohnya bersama-sama. Seterusnya, mari kita lihat contoh supaya kita dapat lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Yang berwarna merah adalah kata dasar dan yang berwarna hijau adalah imbuhan. Contoh yang pertama, perkataan lari. Perbuatanlah, kita berlari. Ayatnya, Ali berlari dengan laju. Jadi, ber tu adalah imbuhan, lari tu adalah kata dasar. Contoh yang kedua, pulang. Perbuatanlah kita balik dari sekolah, balik dari surau. Ayatnya, adik pulangkan buku yang dipinjam. Yang ini, pulang adalah kata dasar, kan adalah imbuhan. Imbuhan akhir dan imbuhan awal. Cikgu harap murid jelas apa itu kata dasar. Kita lihat lebih banyak lagi contoh kata dasar dan kata berimbuhan. Contoh yang pertama, baca. Bila diberikan imbuhan jadi membaca, bacaan, terbaca. Kata dasar yang kedua, dengar. Bila kita berikan imbuhan, sama ada imbuhan awal atau imbuhan akhir. Dengarkan, mendengar, dengari.
Seterusnya, terima. Kita berikan imbuhan menjadi penerimaan. Menerima. Contoh kataan seterusnya, jatuh. Bila diberikan imbuhan, sama ada imbuhan apitan ataupun imbuhan awalan. Menjatuhkan. Terjatuh. Dan yang terakhir, sama. Bila kita berikan imbuhan ataupun penggandaan, dia akan menjadi bersama-sama. Persamaan. Samakan. Jadi daripada contoh ini, dapatlah kita faham bahawa kata dasar adalah kata yang boleh terima imbuhan ataupun boleh menerima penggandaan. Ataupun kata dasar ni boleh hadir tanpa imbuhan ataupun tanpa penggandaan. Baca. Bila kita kata baca, tahulah perbuatan itu membaca. Cikgu harap murid telah faham apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Seterusnya, mari sama-sama kita melihat buku teks muka surat 73 dalam petikan yang bertajuk Hak Bersama. Dalam tajuk ini, terdapat dua situasi. Situasi yang pertama iaitu perbualan dan situasi kedua di taman permainan. Kita lihat dulu pada situasi yang pertama. Dalam perbualan antara jiran-jiran tu. Jadi sama-sama kita membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia. Saiful, bukankah kamu hendak bermain di taman permainan? Oh, saya telah membatalkan hasrat saya itu, ayah. Alat permainan banyak yang telah rosak. Rumput pula panjang. Kita mesti mengambil tindakan. Mari kita melihat kerosakan di sana. Kemudian, boleh kita laporkan perkara ini kepada jawatan kuasa kebajikan taman. Itu idea yang baik. Encik Kumar, mari kita pergi. Dalam perbualan, situasi yang pertama ini, terdapat kata dasar, iaitu perkataan yang diberwarnakan dengan merah. Dan dalam kata dasar itu juga terdapat kata berimbuhan, iaitu kata dasar yang telah diberikan imbuhan. Sama ada imbuhan awalan ataupun imbuhan akhiran. Jiran-jiran ini berbincang untuk melihat taman permainan yang telah rosak. Jadi pada situasi kedua, jiran-jiran ini jawatan kuasa kebajikan taman telah mengambil tindakan untuk membaiki taman permainan. Dalam situasi kedua, dia telah beri kata dasar. Jadi tugas-tugas murid perlu membina ayat daripada kata dasar yang diberi. Iaitu yang pertama, ganti, potong, ketat, cat. Kata dasar ini juga boleh kita memberikan imbuhan. Contohnya, cikgu berikan imbuhan yang pertama, potong, memotong. Ganti, menggantikan. Ketat, mengetatkan. Dan yang terakhir, cat, mengecat. Okey, jadi tugas murid membina ayat daripada situasi dua itu. Contohnya,
Encik Kumar mengecat papan gelongsor yang telah pudar. Itu contoh yang pertama. Jadi, sama-sama berfikir dan murid membina ayat yang sesuai berdasarkan gambar dengan situasi berikut. Cikgu harap murid-murid telah selesai membina ayat menggunakan kata dasar dalam situasi 2. Setakat ini dahulu sesi pembelajaran kita pada kali ini. Seperti biasa, cikgu harapkan semua murid dapat menjaga kesihatan dan keselamatan diri agar kita dapat bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.